إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه ذم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi liman tafarrada bil wahdaniyah wa ta'azzaza binu'utir rabbaniyah. Wassalatu wassalamu ala nabi wa ashabi wa ala alihi wa hizbihi wa ba'du. قال الله تعالى في الكتاب العزيز وهو أصدق القائل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد إش ما شئتم فإنك ميت وأحبب ما شئتم فإنك مفارق واعلم أن الشرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, apa hasibtum annama khalaqnakum abasah. Apakah manusia itu menyangka bahawa kami menjadikan mereka sebagai penumpang sementara di dunia ini begitu sahaja, yakni tidak mempunyai tanggungjawab, bahkan mempunyai tanggungjawab yang besar. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan adakah manusia itu menyangka bahawasanya mereka tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan saat kembali semakin hampir. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, Atani Jibril, satu ketika datang kepadaku Sayyidina Jibril alaihi salam. Faqal, lalu Sayyidina Jibril menyatakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad ishma syi'ta, wahai Muhammad, hiduplah sekendak kamu. Fa innaka mayitun, kamu akan kembali, yakni akan wafat. Wa ahbib ma syi'ta, dan kasihlah siapa yang kamu nak kasih, harta kamu, anak isteri kamu, pangkat jawatan kamu, tapi fa innahu mufariqu, semua itu akan bercerai dengan kamu. Wa lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail, dan ketahuilah syaraf, kemuliaan orang insan itu ialah bangunnya di tengah malam. Dan arti kata lain, dia melakukan qiyam. Wastighna'uhu 'anil nas, dan qalbi dia terkaya daripada manusia. Yang dikasihi pengurusi masjid, tuan imam, pegawai syarak, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pada malam yang bahagia ini, sama-sama kita mengadakan sedikit tazkirah, peringatan, khususnya kita makin hampir kepada Syahrul Mubarak, bulan yang amat mulia,
iaitu Ramadan al-Mubarak. Maka di sini disebut dalam satu syair ulama, izil ishruna min Sya'ban wallat fawasil syurba laylika bin nahari wala tashrab bi aqdahin sigari faqad daqat zamanu ala sigari. Ma'nahu indahu iza madatil ishruna min Sya'ban faqad qaruba Ramadan yaqta'u alaina al-ashr. Izal ishruna min Sya'ban wallat, apabila 20 daripada Sya'ban telah berlalu dan kita masih dalam masuk awal Sya'ban, maka fawasil syurba laylika bin nahari, maka sambunglah minum malammu dengan siang. Maksudnya lipat gandakan makan kamu. Wala tashrab bi aqdahin sigari, dan jangan engkau minum makan dengan bekas yang kecil-kecil. Faqad daqat zamanu ala sigari, maka sesungguhnya masa telah suntuk ke atas orang ya bekas yang kecil. Apa makna ini? Bila masuk bulan Sya'ban, naklah kita makan dalam bekas yang besar-besar, minum dalam bekas yang besar-besar, minum dalam baldi, minum makan dalam talam, macam tu. Makan besar-besar kena minum dalam baldi kan ni. Makan dulang, seorang satu dulang. Buat nak puasa dia kan, besok berlapau. Banyak orang tu dekat Ramadan dia risau, 2 hari lagi nak puasa ni, dia risau. Kalau itu makan banyak-banyak dia kata kan. Makan satu dulang seorang, minum dalam baldi seorang. Ini satu sindiran, satu kata kiasan. Maknahu indahu iza malatil ishrun, apabila bulan Sya'ban sudah berlalu 20 min Sya'ban faqad qarubar Ramadan, bermakna Ramadan sudah hampir. Bila berlaku saja 20 Sya'ban, bermakna hanya tinggal 9 ghalibnya atau 10. Masuklah kita bertemu dengan Syahrul Mubarak, bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan dari segi rohaninya, di mana jasad kita akan mengalami satu proses ujian kelaparan. Ya. Jadi kalau begitu nak lapar kena siap. Belum masuk Ramadan makan banyak-banyak itu. Maknanya kalau sekiranya Sya'ban 20, bermakna 1 bulan 30 hari atau 29, bermakna sudah berlalu 2/3 Sya'ban. Ya, maka kita kena gandakan makan dan minum. Maksudnya apabila umur ghalib kita 60 atau 63 tahun umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2/3 daripada 60 ialah 40. Jadi kalau umur kita sudah menjangkar 40, maka kena tingkat dan gandakan makanan ruh kita, makanan ruhani kita. Itu maksudnya. Ya, dekat dah dengan pintu kubur, badan pun sudah berbau tanah tuan-tuan. Ya, pinggang badan pun semua dah bermula meragam. Oleh kerana itu kena lipat gandakan ibadah. Kalau sebelum 40 mungkin kita khatam Quran sebulan sekali, dah masuk 40 ni gandalah sebulan 2 kali contohnya. Kalau sebelum tu bangun malam pukul 5, sekarang kena bangun awal lagi. Maksudnya urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dia tidak sama dengan urusan kerja dengan kerajaan. Kerja kerajaan 50 tahun itu benjen dan ya, ni kalau dia lebih umur 70 kerja dia meragam ni. Kan dia pegang pen terbalik lah kan. Tulis tak betul, pension kerja ganti orang lain lah. Itu kerja kita dengan kerajaan. Ada pun kerja tugas Tuhan dia sebalik ni. Kerja kita dengan Allah Ta'ala dia sebalik. Maknanya makin dekat dengan garis penamat, lagi kita kena polon sungguh. Itu maksudnya.
lagi dekat dengan garis penamat umur kita. Umur Khalid 63, kita letaklah 60, itu umur Rasulullah SAW 63 tahun. Jadi bila dekat dengan garis penamat, maka kita kena speed, pawasid, kena lipat gandakan. Pastikan kedudukan ilmu kita sentiasa bertambah, amalan kita makin meningkat. Yang paling penting sekali, qalbi kita dengan Allah semakin hampir. Qalbi kita semakin hampir, makrifat kita semakin terang dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab al-ibrah bil khawatim. Dalam hadis yang sahih disebut oleh Nabi SAW, kiraan manusia sama ada ia selamat di sana atau sebaliknya dikira di mana? Di pangkal umur, di tengah, tidak, dikira di ujung. Ujung tu indantihai ajalihim, ketika penghembusan nafas di akhir. Dia hembus saja nafas akhir dia, ya, ketika itu saat kedudukan dia bagaimana? Dia beriman atau sebaliknya, dia dekat atau sebaliknya, terang makrifat dia atau sebaliknya, di situ diukur. Jadi oleh kerana itu ukuran akhir merupakan ukuran besar, sebagaimana kita berlumba lari 3 pusingan. Maka pusingan akhir itu pusingan penentu. Yang tu kena speed betul-betul. Ya, lepas tu dia terbaring ke, janji dia mencecah garis penamat yang pertama. Maksud dia untuk menanglah. Jadi garis penamat pusingan akhir itulah pusingan yang sangat-sangat penting diberikan pemantauan, penumpuan dan usaha gigih kita untuk memastikan dia berjaya. Maka saat akhir kita masuk line 40 ke atas, tu semua dalam line kena standby, tuan-tuan. Ya, kena standby betul-betul, sebab semakin hari semakin dekat umur kita. Itu maksudnya. Maka pawasil syurbah lailika bin nahari, makna lipat gandakan minuman kamu, makan minum kami siang dan malam. Siang makan, malam makan, banyak makan. Maka kalau sini makan zahir, yang maksud sini makan roh, qutul arwah, daripada ilmunya, amal salehnya, ibadahnya. Sebab ini benda yang kita nak bawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi muslimin dan muslimat, umur kita kalau 100 tahun lah kita bagi, jarang-jarang jumpa, katalah 100 tahun. Untuk kita selesa sedikit kedudukan kita atas dunia ni, macam mana kita punya usaha? Ya, kadang botak kepala kan, nak tercabut sendi ni, kepala memikir siang malam nak ejas. Ya, macam mana bagi dia biar selesa sikit? Itu baru umur 100 tahun. Macam mana nak bayangkan hidup sana selama-lamanya? Cukup atau tidak kalau malaikat maut datang malam ni, tuan-tuan? Ya, dia kejut dengan kita dengan kematian, agak-agak cukup dengan amalan kita buat. Kalau anak selender dulu lagi. Jawabnya memang kita rasa tak cukup. Ya, oleh kerana itu banyaklah kita, selain daripada meningkatkan, kita banyak kontak kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab, bulan Syaban ini ialah bulan yang diturunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu, yang beriman. Ya, Allah Taala seru kepada orang beriman. Ya, itu bukan dalam ayat Tuhan seru apa yang selalu dibaca dalam khutbah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun dalam bulan Syaban. Ya, bulan Syaban kita, dan banyak peristiwa besar yang berlaku dalam Syaban, yang kita berada. Jadi oleh kerana itu banyakkan kita top up dengan banyak berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada memperkasakan amalan yang lain, bagi kita pastikan supaya setiap saat ibadah kita meningkat, bekalan kita untuk bawa ke sana rasa-rasa biar dah dapat cukup maknanya. Tapi para awliya illahi ta'ala, golongan sulaha, orang-orang saleh, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya penghisaban mereka di sana dilakukan, ya, iaitulah dengan fadlillah. Ya, dengan fadlillah. Dia sangat-sangat gerun
kalau penghisaban dilakukan dengan adli. Fadli makna banyak Tuhan beri limpah kasih sayang dia. Dia kira lebih kurang dia ampun. Dia panggil hisaban yasirah, penghisaban yang ringan. Kalau Allah Ta'ala hisab dengan adlihi, dengan keadilannya, dia cek. Kalau Melayu panggil apa? Dia kejar sampai lubang cacing. Tak lepas kita. Satu-satu, apa kamu buat? Satu, ke mana kamu guna? Oh, ya kalau wali-wali awliya salihin rasa tak lepas, kita ni tak tahulah. Wallahualam. Ya, itu maknanya setengah daripada penghisaban yang besar berlaku di sana besok. Jadi kita harap supaya dengan syafaah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mendapat maknanya kurniaan besar dengan memperbanyakkan kontak rohani kita dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini menerangkan kepada kita supaya kita sentiasa memastikan peningkatan berlaku di setiap saat, khususnya apabila kita menjangkau umur dekat-dekat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Man istawa yaumahu fahuwa maghbunun. Barang siapa yang sama saja dua harinya, semalam dengan hari ini, di seluruh ilmunya, amalannya, pendekatan dia, ya, mana sama, tak ada turun, tak ada naik. Maka Rasulullah SAW menyatakan maghbun, orang itu tertipu. Maknanya nak kita advance ke depan, walaupun sikit peningkatan itu kena ada. Sesuai kita makin dekat, makin dekat, makin dekat. Jadi oleh kerana itu tanda diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dalam hadis, Nabi menyebut dalam hadis yang sahih, kullun muyassarun lima khuliqalah. Tiap-tiap insan itu muyassar, dipermudahkan bagi dia, lima khuliqalahu, bagi barang yang disediakan di sana. Di sana disediakan dua perkara, al-jannah awil nar. Al-jannah ialah syurga, an-nar ialah neraka, yang selalu kita sebut dan selalu kita jumpa dalam bacaan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ia syurga dan apa ia neraka? Disebut dalam Sahih Muslim, wa yu'ta bi asyaddin nas wa yu'ta bi an'amin nas min ahlin nar fayusbahu sabghatan bin nari fayuqalu lahu hal marra bika na'imun qad qala wallahi la wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san min ahlil jannah fayuqalu lahu hal marra bika shiddatun qad qala wallahi la. Rawahu Muslim. Meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Satu gambaran yang sangat besar kepada kita, yang sangat perlu ditempatkan betul-betul di dalam qalbi, bukan sekadar pernah didengar. Memang banyak kita dengar penceramah mengeluarkan hadis ayat-ayat, tapi apakah ia menjadi kesan di dalam qalbi itu? Apakah sekadar kita dengar masuk kanan keluar kiri? Maksudnya kita nakkan biar dia terjun ilmu tu fi qalbi, dia masuk ke dalam sebagai kut, makanan yang menyebabkan mendatangkan kesihatan roh. Di dalam hadis sahih ini dibawa dua perbandingan. Yu'ta bi an'amin nas, dibawa datang di akhirat besok, kata bagi Islam, manusia yang paling kaya, paling senang, jutawan ke, milianan ke, dia mungkin dia lebih kaya daripada Soros, tak tahu. Kaya betul. Satu dunia dia paling kaya. Daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat dia paling kaya. Siapa dia? Wallah alam. Tapi nak ceritakan malangnya, dia tersilap sikit. Dia silap pakaikan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala tidak pada jalan yang diredai. Jadi ringkas ceritanya, terpaksalah ia terlibat dalam golongan orang yang sebelah kiri, min ahli nar, daripada ahli neraka. Mungkin harta tu banyak, dicari-cari tak betul ke? Atau harta dia banyak tadi dia guna pula jalan tak betul. Sebab ni benda akan ditanya dalam hadis sahih. Dari mana kamu ambil? Di mana kamu gunakan? Ini semua akan dijawab. Lagi banyak kita ambil, lagi banyak kita nak soal jawab di akhirat esok nanti.
Ya, takut tak lepas soal tu, wal ayazabillah. Jadi bila dia ni dikategorikan min ahli nar, maka payusbahu sabratan finnar, dicelup, kalau bahasa kita diganggang, didekat sikit je dengan api neraka tu. Bukan masuk lagi tuan-tuan ni, sap, bagi sikit sentuh. Ya, bila dia sentuh situ aja. Lalu ditanya, hal marrabika naimun qad, hei hambaku, adakah sebelum ini kamu merasakan barang sedikit nikmat, kesenangan, kebahagiaan, kemewahan? Apa dia jawab? Wallahi la, demi Allah tak ada. Belum masuk neraka tuan-tuan ni, dia tengok dia bakaran neraka sangat dahsyat, hilang segala nikmat dia atas dunia ni, dengan dia bersumpah dengan nama Allah, wallahi la, demi Allah tak ada, saya tak pernah dapat sedikit nikmat pun. Bayangkan betapa dahsyatnya pukulan azab neraka Jahannam. Belum sumbat lagi, tak nampak dia tu hilang bila. Mana ada azab, kesusahan, kesengsaraan, penderitaan dunia yang bersifat sedemikian? Tak ada. Hatta dia telah terbaring, terlantar di atas katil di hospital, bukan? Cukup bulan dia masih ingat lagi, rumah sewa kita 50 pintu belum pungut. Jadi ingat lagi tuan. Walaupun nyawa tinggal ikan, kan? Dia ingat lagi. Ya, kalau bawa makanan, buah-buahan, ketika dia terlantar tu dia. Tapi kalau orang ulur duit, dia cegah tuan. Dia Melayu tu. Ya, kalau duit jatuh kan, 100 jatuh, oh bangun ni, tu duit ambil duit, duit ambil. Buah anggur jatuh tak apa. Orang Melayu pula perangai ni lain, orang tak boleh makan dia bawa. Kau nak bawa anggur sekarang bawa datang, mau tahu sebab ni lah. Orang dah pun hantar buah anggur. Kau tu jeling kan. Tapi duit jangan dia menangkap tu. Ya, menangkap dia dengan duit, jatuh 100 tu, macam dia nak bangun tapi tak boleh bangun. Itu maknanya. Jadi maknanya apa? Seazab-azab, sederita-derita nikmat azab di dalam dunia ni, dia masih dapat ingat lagi kesenangan dia. Mungkin duit dalam bank dia diingat lagi berapa jumlahnya, dan mungkin nombor bank pun diingat lagi. Depan terbalik pun dia boleh baca lagi. Mungkin dia boleh ingat lagi. Menandakan apa? Kesengsaraan dunia tak boleh nak dibandingkan dengan azab akhirat. Azab akhirat dia tengok dia tuan-tuan, terus dia kata wallahi la, tak ada kita pernah dapat nikmat ya Allah. Menandakan apa? Pengajaran besar. Azab sebenar-benar adalah di sana. Azab sebenar-benar adalah di sana. Satu. Yang kedua, dibawa pula misal kedua, wayu'ta bi asyaddin nasi bu'san min ahlil jannah. Sebaliknya dibawa orang yang paling susah. Daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, dia paling susah. Siapa dia? Wallahu alam. Tapi alhamdulillah, dia sabar mengerjakan taat dengan ikhlas kepada taat. Akhirnya disenaraikan min ahlil jannah, ahli syurga. Bila dibuat begitu juga, dia lintaskan, tunjuk je syurga pada dia. Belum masuk lagi tak ni. Tunjuk syurga kat dia, lalu ditanya, hal marrabika syiddatun qad, hei hambaku, adakah pernah sebelum ini engkau merasa barang sedikit nikmat, barang sedikit azab? Dia kata apa? Wallahi la, demi Allah saya tak pernah susah. Dia tengok syurga, hilang penderitaan dia tadi. Ya, dia tengok dia syurga, hilang kesusahan dia. Menandakan apa? Dahsyatnya nikmat jannah. Dia tengok, hilang. Begitu tadi, dia tengok azab, hilang dia punya nikmat dunia. Yang ni pula dia tengok, maknanya nikmat akhirat, hilang kesusahan dunia. Kesimpulan dia apa? Nikmat sebenar adalah di sana, bukan di sini. Azab sebenar bukan di sini, di sana. Semua di sana. Di sini hanya bayangan saja. An-nas niyam iza matu intabahu. Kelakuan manusia di dunia sekarang ini, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, pimpinan agung kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan niam, macam tidur. Tuan-tuan tidur, tiba-tiba bermimpi, mengigau, jadi saudagar besar, orang kaya, sehingga dapat membeli kenderaan udara, bukan bawa udara, naik heli. Tiba-tiba jatuh, tengok-tengok celah katil dulu. Baru dia sedar, Allah, mimpi. Itulah dunia.
Dunia ibarat mimpi, sebentar kan. Ya, dalam selap-selap pun malaikat maut nanti habis kan. Mana Nabi dah tak ada. Itu maksudnya. Atau dalam hadis yang lain Nabi kata, ibarat di dunia ini kazil, macam kamu duduk di bawah teduhan sebatang pohon. Di tanah Arab mendapat pohon kayu, Masya Allah dasar padang luar panas, ada sebatang pokok sedap berteduh. Dia pun gali, macam tidur sekejap aja, kejap lagi apa, dah panas balik. Itu maksudnya. Mana bandingan di dunia. Dan diterangkan dalam ayat yang sarih, alfasanati mimma ta'udun. Satu hari di akhirat 1000 tahun dunia. Kita tengok setengah hari akhirat memang tak ada siapa hidup zaman 500 tahun. Dan kalau kita kata suku hari akhirat umur dia 250 tahun, mungkin tak ada juga sekarang. 1/8 hari akhirat 125 tahun pun jarang-jarang jumpa. 1/8 hari akhirat sekejap ini. Tiba-tiba dengan masa yang sekejap ini, insan dapat meraih al-jannah, nikmat hebat. Cerdik tak ada. Itu cerdik. Az-Zaki, itu orang cerdik. Tapi kalau dengan masa yang singkat dia tak mampu bersabar, akhirnya terhumban ke neraka, maka itu bukan orang cerdik. Sebab itu Rasulullah melabelkan kecerdikan atau sebaliknya dengan ketaatan. Abna Adam ati' rabbak fatusamma aqilan wala ta'sihi fatusamma jahilan. Hei anak Adam, sila berikan ketaatan kepada Allah Ta'ala dengan sebenarnya, zahir dan batin kamu, maka kamu disenaraikan orang yang pintar dan cerdik. Jangan kamu cuba menderhakai perintah Allah, maka kamu dikategorikan sebagai orang yang tidak cerdik. Kalau bahasa halus sikit, bodoh. Halus lagi, bahlul. Lagi halus bahasa. Ya? Orang pergi syurga paling hebat di lain tempat lain. Tak cerdik ke? Tak cerdik entah. Kita baik datang ke rumah Allah yang mulia, masjid, surau dan sebagainya. Harapan kita apa? Selamat di sana. Harapan kita selamat di sana. Kalau boleh neraka pun kita nak nampak. Kalau boleh dia masuk tu sup macam kilat, kalbar. Maka kalau nak tahu kedudukan di sana, ulama kata atas sirat besok, wa in min syai'in illa wariduha, tidak ada seorang melainkan jalan. Maka di sini di dunia inilah bayangan kita menjalani keadaan di sirat. Kalau disebut dalam syarah Sahih Muslim, dia bukan 17,000 tahun panjang. Macam mana kita nak lalu tadi? Tajamnya, halusnya, bawahnya api neraka. Ketika Rasulullah SAW duduk dengan para sahabat, lalu terdengar satu wajbah, dentuman yang amat kuat. Lalu Rasulullah bertanya, tahu tak kamu apa itu dentuman yang buat itu? Sahabat dengan adab menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Nabi mengatakan itulah batu yang besar yang bau jejak ke dasar neraka Jahannam, memakan masa 70 tahun. Kita sini pun mungkin belum ada umur 7 tahun. Bayangkan lautan dunia paling dalam tak sampai 20 kilometer. Kalau kita lontarkan batu besar tu, tak berapa second dia dah sampai. Ni bayang 70 tahun bau berjejak di bawah. Bayangkan macam mana dahsyatnya dalamnya neraka. Api yang sangat marak, 70 kali ganda dengan api dunia. Kalau dibuka di masyrik dengan kadar lubang jarum saja, hancur lebur di maghrib. Timur dan barat menjaga. Dahsyat tak dahsyat ni. Tiba-tiba kita nak meniti dan macam ni kan. Saya pernah dulu masa mengaji pondok dulu kan. Bapak tak ada susah nak cari masa cuti kan, pergi cari duit belanja. Ambil upah benar, pasang genting, genting kat rumah 2 tingkat. Bila pasang genting, bawa genting di kanan, meniti ada kayu kocai satu dua tu, menggigil kalau jatuh daripada bumbu. Itu kalau jatuh bodoh belah kaki kan. Ya, itu kalau jatuh tak ada api, habis-habis patah. Ni bayangkan lesap ke bawah neraka. Macam mana rasanya? Ini benda-benda yang kita kena istihdarkan. Ya, kena sentiasa kita istihdarkan bagi memastikan keimanan, nur iman kita kuat atau tidak. Dalam hadis Nabi kata, inna nurah iza dakhalal qalb in fasaha wan syarah. Qila hal zalika min alamati allati tu'rafu biha? Qala na'am.
at-tajafi an daril ghurur wal inaba ila daril khulud wasti'dad lil maut qabla nuzulil maut. Sesungguhnya nur, inna nur, sesungguhnya nur, nurul iman, nurul Islam, nurul ma'rifah, bila dia masuk dalam qalbi insan, apa jadi? Hati infasaha wa syarah, hati itu lapang tenang, disinari dengan nur tadi, dia lapang tenang. Macam mana kita buka aja kan masjid terang, lapang aja. Kalau buka gelap, api melekap macam lemah kita. Kegelapan satu kelemasan, cahaya itu nur, cahaya satu ketenangan, pun terang, lapang aja. Jadi macam mana nak dapat benda tu? Sahabat tanya, adakah tanda ya Rasulullah? Kami nak dapat tanda. Rasulullah kata na'am. Ya, at-tajafi an daril ghurur, maknanya kamu apa? Genggangkan hati kamu daripada dunia yang menipu daya. Dunia ada dua, satu yang dipuji, satu sebaliknya yang dicela. Kalau kita ambil dia kerana Allah, diguna jalan Allah, maka dunia itu membawa selamat dunia akhirat. Kalau kita ambil dengan nafsu, guna pada nafsu dan khatam dia pun dengan nafsu, abi wal ayazabillah. Ya, jadinya at-tajafi, dunia yang merosak digenggangkan, jauhkan diri. Satu. Wal inaba ila daril khulud, dan hati dia sentiasa mengingati kalau hari ini kita diziarahi oleh malakul maut, berpisah roh kita daripada jasad, ya, dimandikan kita, dikapankan kita, disemayang, diusung, dibawa sampai liang lahat, belagalah hidung kita dengan tanah liang lahat, ditutup tanah, ya, dibacakan talqin. Itu kalau tarekat Naqsyabandiyah, Khalidiyah, itu adab zikir kan. Dia ada 10 adab zikir, kaifiat 10. Sebelum jalan zikir, dia kena bawa 10 kaifiat. Kaifiat yang ketujuh apa? Muraqabatul kubur kena ada. Sebelum kita tarik zikir tu, muraqabah kan, bahawa kita rasa betul-betul kita sedang terbaring dalam keadaan roh dan jasad telah berpisah, dan rasakan orang mandikan kita, orang kapankan kita, kemudian orang semayangkan kita, masuk kita dalam keranda, pikul kita, hantar sampai liang lahat. Terterkan Naqsyabandiyah sampai liang lahat, baru kita kontak dengan rohani mursyid. Itu panggil sambung pelak, sebab yang nak berjalan roh bukan jasad. Dua makna situ. Zahir, Nabi kata apa? Aksiru min zikri hazmil lazat ail maut. Perbanyakkan kamu mengingati kematian yang menghilangkan kelazatan, supaya kamu lebih kuat rohani kamu dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, bila kita kontak dengan rohani mursyid, bermakna apa? Tali perlantaian rohani kita sambung pada Murabbi sampai kepada Rasulullah SAW. Pancaran nur dia ada. Itu kaedah sir dia. Habis itu yang kedua sikit. Yang ketiga, wasti'dad lil maut qabla nuzulil maut, membuat persiapan kematian sebelum datangnya peristiwa tersebut. Tuan-tuan yang ada dalam masjid ini, semua kalbi tuan-tuan sudah ada nur. Kalau tak ada, tak ada jejak sini. Ya, kalau tak ada, tak jejak. Tanya Masjid Hidayah kat mana? Masjid Hidayah saya tak perasan lah. Tu tak ada nur tu. Masjid dia tak kenal. Dia kenal mana? Pub, kasino, dangdut, itu dia kenal. Yang dah tua nak mati, dangdut dia slow sikit. Ya, tergembak sementara malaikat mau nak kentap nyawa kan, dia berjoget. Dia kalau tak ada nur, dia tak kenal masjid rumah tuan. Bila dia kenal di mana dia sujud, bahan sudah ada nur. Cuma nur mereka berbeza. Ada nur tadi 20%, ada 50 watt, ada 60, ada 80, ada 100, ada 250. Macam spotlight tu, sampai itu kalau spotlight tu dia tengok je makhluk, pum, marifat pum, atau dia terus ke Tuhan. Dia buka dua mata, basar wal basirah, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah qablah. Aku tidak buka mata luar, ku kata Sayyidina Abu Bakar, melainkan mata dalam aku dah pergi dulu. Sab makrifat kepada Allah Ta'ala, murakabah, musyahadah ke Tuhan. Atau 5 peringkat spotlight dan ya, sebab tu Nabi kata ma faddala Abu Bakr bi kasrati salat wal siyam walakin ma qarra fi batnih. Bukanlah lebih Abu Bakar itu dengan banyak semayang dan puasa, dan memang itu dia lebih, tapi ada satu rahsia yang tersemat di kalbi. Itu ma'rifatan khassah, makrifat yang khas, nur tajalli daripada Ta'ala tu, pum kat dia. Itu pakaian-pakaian keimanan yang berbeza. Sekarang maknanya kita tingkatkan, ya, nur iman kita tu agak-agak macam mana, kita cek balik lah. Ya, so kita muhasabah, cek balik, pick up dia tu, ya.
supaya kita dapat apa? Meningkat dari masa semasa. Dia duduk peringkat kalbi ke, dia duduk peringkat roh, peringkat sir ke, atau lataif ke dan sebagainya. Kalau Naqsyabandi Khalidi dia ada proses dia tentang dia ada suluk. Masuk suluk 3 hari dia sap bagi, kemudian dia akan nampak warik sampai dia putuhat, fuyudat, limpahan dan sebagainya. Maka dia akan letakkan tarak dia peringkat apa, kalbi, roh, sir dan naik sampai 7 lataif, dia naik ke atas dan buat Nabi sebab ukuf kalbi sampai dia pergi pada muraqabah dan musyahadah akan datang dari peringkat-peringkat dan telah disusun oleh arifina billah, ya, para aulia illah taala. Itu satu contoh mana mengesan dan membuat maknanya pemantauan terhadap ruh yang sangat besar nilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala, supaya dia semakin naik pastikan semakin terang, pasti semakin dekat dan semakin cantik kedudukan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita makin naik makin dekat, makin naik makin dekat. Maka di sini Rasulullah SAW mengajar pada kita peringatan 2 perkara yang amat besar. Nabi kata apa? Ni'matani maghbunun katsirun minan nas as-sihhah wal farah. 2 nikmat ni kata baginda SAW, maghbunun, banyak manusia tertipu. Ya, banyak manusia tersilap. Apa dia? Katsirun minan nas, kebanyakan daripada manusia. Yang pertama as-sihhah, ialah sihat. Ya, sihat. Kita kuasa nikmat besar sihat. Kita nak tahu sihat tak sihat besar, kita pergi hospital. Awak tahu. Ya, yang tergantung kepala cocok, kaki tergantung, batang pinggang, macam-macam tu. Itu luar, yang dalam pula kanser, barah. Ya, yang sampai tarak 3, tarak 4 hari, macam-macam tu. Kita tengok kat diri kita, masya-Allah, besar nikmat Tuhan tu. Ya, eloknya paling kurang sebulan sekali kita biron kat hospital. Tengok satu waktu, masya-Allah, baru nampak nikmat Allah Taala pada kita. Ya. Yang kedua al-faraq, masa kosong. Sebab tu Allah Ta'ala ajar kita menjadualkan kehidupan kita dengan dia. Paling tidak 5 waktu. Tuan jadualkan tu. Sebab amalan bila ada jadual, dia akan menghasilkan satu kelebihan, iaitu apa? Al-istiqamah. Ya, ada zuhur, asar ada waktu dia, jangan langgar tu. Contoh. Maka ambil daripada kaedah ini dibuat oleh sufiah, ulama sufi, dan begitu arif billah, jadual-jadual yang tertentu untuk lebih lagi merapatkan diri dia. Jadual amalan wirid-wirid yang dibagi sebelum subuh, selepas asar, dia ambil masa-masa pertukaran malaikat, ya, yang ta'akamu fikum malaikatul lain wa malaikatul nahar dan seumpamanya. Apabila amalan berjadual, dia menghasilkan istiqamah. Itu yang penting. Dan bila istiqamah tetap, dia dipanggil apa? Al-ishtighal. Sayyidi Ahmad Ibn Is kata dia akan pergi taraf al-ishtighal. Bila sampai panggil ishtighal, dia akan pergi kepada al-lazzah, lazzatul ibadah, lazat dengan Tuhan, ibadat dia. Ya, bila lazat ada, diberi lagi satu makam, dia panggil apa? Al-ishq, kerinduan dengan Allah Ta'ala. Ini amat penting. Rindu hati dengan Tuhan, baru dia nak berjalan kalbi kita, tidak ada jam. Ya, bila rindu yang kuat, barulah dipanggil rafa'tul hijab, diangkat hijab kalbi. Ya, segala hijab kalbi kita tadi dia akan terbuka. Bila terbuka hijab, dia akan datang warid, dan Tuhan akan rasakan perubahan akan berlaku. Kelazatan dia lain, kenikmatan dan ibadat dia lain, terbuka. Itu rahsia-rahsia sir apabila kita memberi pemantauan. Itu kata Sayyidi Ahmad Ibn Jis dalam wirid sahur dia. Siapa yang bawa tarekat Ahmadiyah, dia akan tahu benda tu. Dah jadi amalan ni. Kalau tak ada, dia dakwa je lah. Ya, tu amalan tetap. Nak tahu makam tinggi Sayyidi Ahmad, dia buka dalam amalan malam ni. Tiap-tiap malam tu ada amalan sahur. Itu semua permintaan tajalli, futuhat daripada Ta'ala. Sebab Sayyidi Ahmad Idris kata apa? Iza ya ma la yasbut litajalli azamatihi syai'un la yasbutu, tidak akan sabit suatu pun bila ditajalikan akan kebesarannya. Tuhan tajalikan nur dalam kalbi, sab kebesaran dia, tenggelam yang lain. Dan disitulah rahsia kesedapan insan dengan Tuhan. Bila fana dengan lain, tenggelam. Itu keadaan as-sayru fillahi la yakunu illa al-ma'dal fana.
berjalan ke hadrat Allah Ta'ala, dia tak akan mula start melainkan selepas kita padamkan pandangan makhluk. Keperasanan dengan makhluk, pum kita padam, Tuhan buka. Kalau kita tak padamkan, dia tak buka kan? Dia nak kalbi betul madam dia. Kama la yuhibbul al-amalul mushtarak, la yuhibbul qalbil mushtarak. Sebagaimana Allah Ta'ala tak suka amal tu disekutukan, begitu kalbi dia. Sebab kalbi jangan sekutukan dengan dia tadi. Adapun jasad tak apa. Jasad kita bercampur bermasyarakat, nak buat kerja kebajikan, buat tu zahir. Dalam jangan. Dalam tempat dengan dia kan, tempat istimewa, tajalli, putuhat semua dalam tu. Yang luar tak layak, kaki tangan tak layak terima benda tu. Yang dalam tu rahsia sir hakikatul insan, hakikat diri manusia yang mahal tu. Yang ni kita jagalah. Ya, mudah-mudahan berkat Ramadan yang akan datang, cuci betul-betul tuan ni. Sehingga dia dapat betul-betul sampai jejak puasa paling peringkat muntahi, itu paling tinggi tadi. Sebab puasa dia ambil pada makna apa? Imsak. Apa ni imsak? Tahan. Peringkat syariat dia tahan imsak anil akl wal syurbi. Ya, makan dan minum dan perkara yang membatalkan puasa, tahan daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu zahir itu. Yang kedua dia naik lagi, dia tahan lagi satu lagi. Dia tahan segala jawarih, segala anggota dia. Matanya dipuasakan dan melihat benda yang tidak diizin, mulut dipuasakan bercakap benda yang dilarang, telinga dipuasakan dari mendengar benda yang dimurkai Allah, dan itulah anggota tujuh. Puasa dua, dia naik tinggi lagi. Dan paling tinggi dipuasakan qalbi dia. Ma fi qalbi ghairullah. Tiada dalam kalbi melainkan dia. Ya, sentiasa jalan zikir dalam dia. Itu puasa peringkat muntahi. Maka bahawa dia akan masuk martabat takwa yang sebenar-benar dengan Ta'ala, dan martabat diangkat oleh Ta'ala. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Ta'ala, mudah-mudahan kita dapat pertama berjumpa dengan Ramadan al-Mubarak, bulan riyadhah dan mujahadah yang sangat besar, yang penuh dipanggil awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Awal rahmat, di pertengahan dia keampunan, di ujung dia adalah iaitulah pembukaan daripada Allah SWT. Itu rahmat yang melimpah. Mudah-mudahan ya kita sempat berjumpa dengan keberkatan Habibullah Rasulullah SAW, para ahli bait dan para sahabat dan para masyayikh, insya-Allah taala. Sekadar itulah tazkirah ringkas kita, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita dengan apa yang diberikan, disampaikan, yang kita petik daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan kalam-kalam para arifin, menambahkan pendekatan diri kita dan makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wasallam wa firna Allah. Fa inna khaira kullahu bi yadi anta bi rabbana. Alhamdulillah. Subhanallah.